Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asmaul Husna yang 53. Allah nama Al-Qawi. Al-Qawi maknanya kuat, Maha kuat. Maknanya orang Melayu pun cakap kuat. Dia beri perkataan Qawi itulah. Ada Melayu Arab kata Qawi, Melayu kata kuat. Macam perkataan ilmu lah. Ilmu tu bahasa Arab, Melayu kata ilmu. Adil pun kata Arab, Melayu kata adil juga. Banyak juga di antara pengaruh bahasa Melayu ni ambil daripada perkataan Arab. Ini menunjukkan bahawa pengaruh dunia Melayu sebenarnya adalah dunia Islam. Dulu Islam di zaman kerajaan yang dikenali Empire Melaka, sebenarnya itulah Empire Islam. Asalnya orang Melayu ni adalah beragama Hindu, Buddha. Beribu-ribu tahun lamanya berpengaruh agama Hindu dan Buddha. Baru datang Kristian kemudian ni. Dulu Hindu. Sebab apa Hindu? Kerana agama Hindu lebih awal yang datang ke tanah Melayu ni dibawa oleh orang Hindu. Sehingga sekarang ni pun masih ada orang Hindu di Indonesia. Di Malaysia ni semua dah jadi Islam, tak ada Hindu lagi. Ini yang menunjukkan pengaruh kuatnya kedatangan Islam di alam Melayu, khususnya di kota Melaka. Dan di bawah kuasaan kerajaan, di bawah Empire Melaka, terlaksananya hukum syariat Islam sepenuh, termasuk hukum hudud dilaksanakan. Nanti bincang satu-satu panjang lah. Cakap hukum hudud dah faham lah, semua ada di bawah kerajaan Melaka tu dalam undang-undang Risalah Qanun Hukum Qanun Melaka. Saya buat kajian ni penyelidikan dulu, perbandingan di antara Qanun Melaka, Qanun Pahang, Qanun Kedah dengan Majlis Aceh. Ini nak buat terjam tahun nak buat PhD-nya di Indonesia. Dulu tu saya buat penyelidikan di tanah di Malaysia ni, buat penyelidikan. Geraknya tak dapat nama di TM. Saya menjelajah satu Malaysia, satu Melayak, satu bukan Malaysia lah. Malaysia. Sampai Sabah Sarawak dan juga pergi sampai ke Brunei. Luar ada Malaysia kita pergi. Thailand bernama Indonesia tak pergilah. Buat kajian. Dan sampai ke Brunei buat penyelidikan. Banyaklah ilmu pengetahuan terdapat peraturan undang-undang kerajaan Melayu lama dulu sebenarnya lah kerajaan Islam. Mengikut pengaruh undang-undang Islam. Sebelum kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan Inggris. Undang-undang Islam adalah menjadi undang-undang tempatan di Melaya ataupun di alam Melayu. Tapi setelah kedatangan penjajah Inggris, penjajah Belanda, penjajah Portugis, Belanda, Inggris lah yang merubahkan peraturan undang-undang. Pada zaman kerajaan Portugis menguasai Melaka, tak berani ubah undang-undang Melaka. Walaupun kerajaan Islam dah jatuh, dia tak berani, dia takut. Dia nak ekonomi je. Begitu juga Belanda, waktu menjajah kota Melaka, dia tak ubah undang-undang Islam. Tetap dengan undang-undang Islam. Undang-undang Portugis itu dia nak menguasai ekonomi ya. Dan juga ada masuklah pengaruh adat-adat tu ada sikit-sikit. Pada zaman Inggris, pada tahun Inggris pun selepas 100 tahun, pada tahun 1948 dia berjaya membentuk negeri Semenanjung Utara Melayu, negeri Semenanjung Melayu. Itulah yang dia memperkenalkan undang-undang yang dikatakan perjanjian undang-undang 48 mengikut Common Law Inggris. Sehingga Melaya pada itu mencapai kemerdekaan. Pada masa zaman Tengku Rahman tu dia pergi ke London. Dia terima sekali peraturan undang-undang Lord Reed yang digubahkan oleh Inggris untuk menjadi perlembagaan Melaya pada masa itu. Ini sejarahnya belum bentuk Malaysia.
Mana itu peraturan undang-undang yang ada di Malaya ini untuk capai kemerdekaan khususnya 13 Agustus itu adalah mengikut undang-undang penjajah. Tapi penjajah pun dia beri kerjasama, ada masuk beberapa peraturan dalam undang-undang itu, beberapa pasal termasuklah menjelaskan mengenai Islam, agama persekutuan, dan juga perkara-perkara yang lain lagi. Nah, itu yang dimaksud Islamnya. Tapi Islam yang masuk dalam perlembagaan sebenarnya mengikut penafsiran Inggris, mengikut penafsiran Lord Reed. Islam hanya agama ritual dan agama festival. Itu yang Inggris cakap. Ritual maknanya masalah hal-hal ibadat khusus, mayang, puasa, zakat, haji, tak ada masalah. Nah, ini boleh. Sebenarnya itu yang diberi. Festival maknanya ada buat perayaan. Nak raya puasa ke, raya haji ke, menyambut perayaan dalam Islam, tak ada masalah. Itu kebenaran yang tertulis mengikut undang-undang Lord Reed dan juga mengikut Tun Sofyan yang menjelaskan mengenai penafsiran Islam dalam perlembagaan. Mana sekarang kalau kita nak mengikut Islam sebagai agama way of life, agama untuk kehidupan manusia yang hubungan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain-lain, mestilah ada satu penafsiran yang baru. Sekarang belum berubah lagi, benda-benda politik, ekonomi, sosial ini semua ikut penjajah, bukan ke Islam. Hanya nama saja Islam, termasuk kata bank Islam. Kata bank Islam nak buat pinjaman, nak cara Islam ni, tapi bayar lebih daripada riba. Islam apa? Islam mengharamkan riba. Ini lebih mahal pada riba. Contohnya riba 100,000 dia pinjam, dia kena bayar 200,000, 20. Yang Islam ni ditawarkan 100,000 tapi kena bayar 250,000 ataupun 300,000. Itu sebenarnya Islam, pahaman sistem kapitalis monopolistik namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.